So selepas lebih kurang dalam 2 bulan aku belajar Unity, so aku decide untuk take to the next level dengan aku try masuk Brackeys Game Jam, yang mana ia lebih kurang macam kontes untuk kena buat game dalam masa 7 hari. Dan untuk setiap game jam basically dia akan ada tema yang unik. Dan untuk game jam yang aku join ni, temanya adalah rewind. Rewind masa, rewind orang, rewind pergerakan. Tu tertakluk atas kita sendirilah nak buat macam mana. Hampir 2000 submission, 2000 game yang orang hantar untuk game jam ni daripada seluruh dunia. Jadi dalam video ni aku just nak share perjalanan aku, macam mana aku boleh siapkan game ni. Jadi kalau korang nak main dulu, aku ada tinggalkan link itch.io dekat dalam description. Selepas diumumkan tema rewind tu, aku try duduk depan komputer, aku buka Trello untuk tulis idea aku untuk game apa yang aku boleh buat. Tapi aku tak ada idea. Sehinggalah hari kedua dan juga hari ketiga. Masuk hari ketiga ni aku dah dapat ada idea sikit nak buat apa. So aku fikir macam nak gunakan rewind ni untuk menggabungkan tiga-tiga jenis rewind yang aku cakap tadi, iaitu masa, pergerakan dengan orang ataupun player. So masuk hari keempat aku try buat prototype, yang mana aku just abaikan grafik dulu untuk waktu ni dan buat semua hitam je untuk tengok macam mana game ni akan berjalan. Dan aku fikir aku nak buat macam ala-ala dungeon lah, macam tempat tu gelap dan player kita saja yang ada cahaya. Tapi aku tak tahu nak buat macam mana, so aku tengok YouTube, tengok Brackeys, tengok Psycho, lepas tu aku Google. Tapi aku tak belajar juga sebab lighting dalam game ni boleh tahan kompleks jugalah. So aku abaikan dulu. So aku teruskan dengan nak mencari grafik untuk game ku, nak buat lantai. Sebab aku tak pandai nak design, so aku just cari dekat internet. Memang bersepah banyak sangat dekat internet asset untuk game ni. Just kena pandai cari dan pandai pilih je. Dan aku rasa aku jumpa apa yang aku nak. So habis tu aku try lagi tengok tutorial untuk lighting kembali apa yang aku tertinggal tadi. Dan akhirnya aku berjaya nak kawal lighting dalam game ni dan inilah hasil dia. Kita ada glow dekat kita punya player dan tempat tu dia macam gelap, nak bagi ada feeling dungeon. Yes. Lepas tu aku teruskan lagi dengan pencarian asset untuk game aku, untuk aku buat dinding dan sebagainya. Dan ni memang ada banyak sangat, so aku rasa memang nice lah untuk game aku ni. So aku akan just guna je dan dia pula free. Lepas aku main design level dan ni lah hasil level 1 aku. So kalau kita boleh main. Dan what the... Oh ya, aku terlupa nak tukar tag ni, obstacle dan tekan tu. Dan sekarang player kita dah boleh bergerak. Yep. Lepas tu aku tukar sikit dia punya lighting dia dan bagi nampak ada efek vignette. So macam ni lagi menarik kan. Dan of course setiap level dia ada penghujung dia, so aku letak dekat situ. Lepas tu aku rehat sekejap dengan maksud aku dengan tengok tutorial sikit. Dan lepas tu lepas tu dengan aku sambung lagi tutorial. Dan sekarang kita dah boleh complete level. So next aku nak buat function rewind. Bila habis timer, player tu dia akan rewind ke tempat asal. So tengok tutorial dan buat coding. Dan sekarang ni bila kita habis timer, so player tu dia akan kembali ke tempat asal. Cuma masalahnya dia rewind dengan slow, so aku tambahkan kelajuan. So bila dia habis masa, dia akan rewind dengan lebih laju. So dah selesai level 1, aku terus untuk proceed buat dan design untuk level kedua. So untuk level 2 ni aku just nak buat bentuk yang sama, rectangle, tapi lebih besar. Dan ni lah hasil dia. Lepas tu aku buat nak bagi lepas habis level 1 dia akan masuk level 2. So sekarang bila kita masuk tempat exit tu, dia akan masuk ke level yang kedua. So next aku proceed untuk buat dan design untuk level yang ketiga pula. So level ketiga ni kita buat bagi dia bentuk lain sikit daripada biasa. So bagi dia lekuk situ, lekuk tepi tu, bagi nampak bentuk pelik-pelik sikit. Lepas tu sambung dengan letak exit dekat hujung dan letak dinding. Lepas tu design lah macam mana. Ni aku main thumb je bagi nampak pelik, bentuk pelik sikit. Lepas tu ok kot. Ni aku nak design power up untuk bila player dapatkan benda ni, dia akan tambah laju.
So kita ada, sepatutnya ada 3 power up. Satu laju, yang kedua tambah masa, dan yang ketiga lampu. So setiap kali dah siap design, so aku akan tick dekat Trello. Dan next aku nak design untuk buat jam ni pula, untuk tambah masa bila player dapatkan power up ni. Dan inilah hasil untuk speed dan timer. So aku buat tambah, design tambah dekat itu, lepas tu letak dekat ujung tu. Dan aku rasa ok kot. Dan ni untuk lampu, so kita ada 3. So setiap kali aku habis sesuatu, aku akan kembali ke Trello untuk tengok apa lagi yang tak siap. Dan aku nak import apa yang aku design tadi masuk ke dalam game aku untuk bagi dia berfungsi, dan buat coding sikit. Dan bila kita ambil benda tu, kita punya speed, kita punya kelajuan akan bertambah. Dan sama juga untuk power up untuk masa ni. So bila aku ambil, dia akan tambah masa. So dah siap programming. So aku akan tukar kepada prefab untuk copy paste kan ke level-level yang lain. So aku akan just boleh drag masuk ke level-level yang lain. Okay, kalau korang pasang dalam game aku, sebenarnya tak ada pun yang function lampu ni. Sebabnya adalah aku try nak buat, aku search Google, aku try buat coding apa semua tu, tapi end up aku tak berjaya dan aku tak tahu kenapa. So aku decide untuk buang je. Lepas tu aku tambah obstacle atau halangan dalam game aku. Aku buat macam pressure plate. Bila player kita pijak kat situ, dia akan keluarkan pedang dan player kita akan mati dan akan rewind ke tempat yang asal. So sekarang bila aku play dan aku try pergi dekat ni, jap. Oh ya, aku belum lagi programkan untuk keluarkan pedang tu. Tapi alang-alang tu aku try tambah bagi keluar warna merah bila dia kena ni, bagi nampak ada effect sikit. So bila kita pergi dan dia akan keluar macam tu, dan dia akan restart ke level yang asal. Tapi aku decide untuk level 1 ni just nak buat simple je. So aku buang trap tu dan aku akan start buat trap tu ke level yang kedua. So habis tu dah lebih kurang dah pukul 2 pagi dah sekarang ni. So aku decide untuk berehat dan sambung di hari yang seterusnya. So next aku nak buat function teleport dalam game ku. So aku cari yang mana sesuai dan aku rasa ni macam ok. So aku akan just guna yang ni. Dan buat coding untuk kita teleport. Lepas tu buat collider dekat teleport kita. Dan sekarang bila kita play dan pergi dekat teleport ni, dia akan berpindah ke kawasan yang lain. So dah siap tu aku tick. Okay, next aku nak set up dan design untuk level yang terakhir, iaitu level 4. Dan yang ni aku nak buat line dia dengan yang lain. So aku buat bentuk yang macam tu. Dan lepas tu aku maksud aku lepas tu aku akan design dengan tambah dinding apa semua tu. Dan inilah hasil dia untuk level 4. Dan aku ada buat secret room untuk level 4 ni yang penuh dengan power up masa ni. Dan untuk dia punya exit aku akan buat dekat tengah-tengah sebab nak bagi dekat dengan player, tapi sebenarnya jauh. So masa tinggal lagi 2 hari 8 jam untuk game jam ni. Dan dah tiba masanya untuk aku buat dan siapkan level 4, iaitu level yang terakhir. So dekat level ni aku design dengan aku kena lukis dan tulis setiap satu sebab dia ada banyak sangat portal. So inilah hasil dia untuk level 4. So dah siap semua gameplay, dah siap semua level. So dah tiba masanya untuk aku buat UI ataupun user interface untuk game aku, iaitu main menu, kredit dan lain-lain. So inilah first draft main menu aku. Ya, first time tu namanya aku buat The Exit sebab tak ada idea lagi nama, tapi nanti aku akan ubah. Dan ni design untuk transition antara level ke level. Ni aku buat memang habis simple lah. Dan ni pula screen bila habis ke semua level. So dah habis tu aku kembali ke Trello dan tick yang mana yang dah siap. So aku redesignkan player character aku sebab sekarang just hitam macam tu je. Dan memang aku ada ambil sikit daripada game Geometry Dash kalau siapa tahu. Sebab aku tak ada idea nak buat karakter yang macam mana. Tapi aku ubah sikit dia punya warna dan lain-lain. So aku tambah dia baju sebab nak bagi nampak lain. Dan aku rasa aku kena redesignkan power up aku sebab kalau tengok jenis art dekat game aku ni dia lebih kepada pixel art.
Dan apa yang aku buat design tadi tu dia lebih kepada vector art. So macam tak kena, tak sesuai. So aku ubah kepada pixel art. Dan ni untuk lampu. Walaupun aku tak pakai dan tak ada pun power up untuk lampu ni, tapi just saja sonok-sonok buat juga. Sebab boleh tahan best jugalah design dengan cara pixel art ni. Sebab dia tak susah dan siapa-siapa pun boleh buat. So dah habis tu, so inilah hasil dia. Next aku tengok aku punya main menu macam buruk pula yang bawah tu. So aku tukar dan aku rasa ni lagi okay. So macam ni lah. Lepas tu buat animation untuk main menu, dia punya play dengan credit button tu. So bila kita tekan play dan mouse kita hover atas tu, dia akan jadi besar. Dekat penghujung ni baru aku dapat ilham nak letak nama apa. So dekat sini lah aku rasa nama Escape Agent yang sesuai untuk game aku. Lepas tu import masuk dalam Unity dan buat fade transition. Bila kita tekan credit, dia akan fade. Dan sama juga bila kita tekan play, dia akan fade dan dia akan masuk ke dalam game. Kemudian masukkan karakter yang kita design tadi masuk ke dalam Unity. Dan sambil-sambil tu coding untuk buat fade transition antara level ke level yang lain tanpa kita tekan apa-apa. So kalau keluar level 1 ni, kita tak payah tekan apa-apa dan sekarang tunggu 1 saat. So dia akan fade dan akan masuk ke dalam level. Dan ni player yang kita design tadi. So semuanya berjalan dengan lancar. What the? Oh ya, lupa nak freeze rotation kat Z axis. So sekarang berjalan dengan lancar. Yep, nice. Next, benda yang paling penting sekali dalam game, suara, audio. So untuk permulaan aku tengok tutorial Bright Keys macam biasa. Untuk cari lagu dan background music yang sesuai, aku cari dekat website Jepun sebab aku suka lagu-lagu anime. So aku cari dekat sini. Dan melalui coding aku buat audio manager, so aku just boleh play dan pilih audio mana yang aku nak daripada array. Dan dengan itu game kita dah siap. Yeah. Nice. Maka saksikanlah gameplay level 4 aku sebab bagi aku memang mustahil untuk orang finish level ni. So aku buat video untuk tunjuk solusi dia. So yeah, aku rasa itu je kot. So thanks guys. Jangan lupa subscribe. Dan Alhamdulillah aku dapat sempat submit game ni di last minute. Dan time aku submit ni tinggal lagi 17 minit lagi. So yeah guys, jangan lupa main. Link ada di description. Stay tune untuk aku buat game yang seterusnya.